Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani. Menjelang ketibaan dos ataupun vaksin ke negara kita pada hujung bulan ini dan rakyat Malaysia akan mula menerima dos vaksin pada awal Mac, itu antara yang diberitahu oleh pihak kerajaan dalam program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Tetapi kita ingin mendapat lebih banyak maklumat berkaitan dengan vaksin dari aspek keselamatan dan juga keberkesanan dan juga perkara-perkara yang diragukan oleh rakyat di luar sana. Tapi ada satu berita gembira yang saya kongsikan dari dapatan beberapa buah negara yang sudah pun melakukan imunisasi vaksin COVID-19 bagi rakyat mereka, sama ada mereka sudah melakukan dos pertama ataupun sudah memberikan dos kedua. Misalnya di UAE dan juga Israel dikatakan mampu menghalang pandemik COVID-19 dari terus menjangkiti rakyat mereka, terutamanya bagi kelompok rentan 60 tahun ke atas. Dikatakan hampir 60% di kalangan warga tua di Israel dapat dihindari daripada angka-angka yang terbaru yang dikumpulkan oleh Badan Kesihatan Nasional Israel. Begitu juga di UAE, kerana inilah negara yang begitu aktif dan ikut per 100 dos ataupun vaksin yang sudah diberikan kepada rakyat mereka. Dan kita ingin lihat juga bagi negara-negara yang besar seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan juga negara jiran kita seperti Indonesia. Kita akan lihat trend-trend ini, adakah ada data-data saintifik yang menunjukkan bahawa apabila rakyat mereka sudah pun diberikan vaksin, maka dapat menghindari dari dijangkiti COVID-19. Jadi kita harap itu akan menjadi satu trend berterusan bagi negara-negara yang sudah pun melaksanakan imunisasi vaksin COVID-19 kepada rakyat mereka. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini saya akan bersama sekali lagi pakarnya Dr. Khalil Rasu P.Rasami, pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ataupun ICR Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat petang Dr. Khalil. Selamat petang Haji Nazri. Khabar baik? Ya, terima kasih. Mungkin Dr. Khalil boleh bagi respon sedikit dengan pendahuluan saya tadi berkaitan dengan negara yang sudah pun melakukan imunisasi vaksin COVID-19. Misalnya di UAE dan juga Israel dikatakan hampir 60% dan juga 40% populasi mereka sudah pun diimunisasi, dan ada angka-angka yang positif menunjukkan bahawa kelompok-kelompok tertentu, terutamanya kelompok rentan yang berumur, dapat dihindari ataupun dapat dielakkan dari dijangkiti apabila mereka sudah pun menerima vaksin COVID-19. Mungkin komen awal Dr. Khalil. Terima kasih Haji Nazri. Selepas kita dapati vaksin telah digunakan untuk COVID-19, khasnya di negara-negara yang pada peringkat awal telah memulakannya, kita dapati peratusan yang telah menerima tidak lagi nampak dimasukkan ke dalam hospital, khasnya dari segi gejala-gejala serius COVID-19. Di negara Israel dan juga di UAE, ini kita dapat lihat dari segi penurunan peratusan yang dimasukkan ke dalam hospital akibat gejala simptomatik COVID-19. Di negara Israel, hampir 30 hingga 60% daripada golongan yang lebih daripada umur 60 tahun dan 65 tahun didapati berkurangan berbanding dengan mereka yang tidak menerima vaksin. Ini adalah satu tanda yang amat baik. Dan juga di negara-negara lain, kita dapati trend ini akan berlaku. Dan setakat ini kita faham lebih kurang 150 juta dos vaksin telah pun diberi di hampir 75 negara-negara. Dan apa yang kita lihat ialah penurunan dari segi gejala COVID-19 bukan sahaja melalui vaksin, tetapi juga cara-cara lain, termasuk pergerakan dikawal, pemakaian pelitup muka dan kebersihan peribadi dan sebagainya. Jadi ini adalah satu kesan yang baik dari segi menangani penyakit COVID-19. Adakah ini juga bergantung kepada respon negara tersebut dalam mengawal penularan pandemik COVID-19? Walaupun vaksin sudah diterima, tetapi mereka masih mengekalkan cara-cara yang kita sedia lakukan sekarang, norma baru, iaitu seperti wajib memakai pelitup muka,
penjarakan fizikal yang terhad untuk mengelakkan daripada berkumpulnya ramai komuniti dan warga dalam satu tempat, dan juga sentiasa menjaga kebersihan diri seperti membasuh tangan dan sebagainya. Adakah ini juga sentiasa kataupun diikuti dengan penuh disiplin bagi negara-negara yang kita katakan tadi, Dr. Kalai? Ya, memang mereka masih mengamalkan perkara-perkara itu. Yang penting yang kita perlu faham ialah pemberian vaksin ini memerlukan 2 dos. Dan dos ini ada jangka masa yang tertentu, antara 3 hingga 4 minggu mengikut jadualnya. Dalam tempoh masa ini, penerima pun mungkin boleh dijangkiti dengan penyakit COVID sekiranya mereka tidak mengamal perkara-perkara yang Haji Nazri telah mengatakan, iaitu pembersihan diri, memakai pelitup muka dan elakkan kawasan di mana ada ramai yang berkumpul. Dari segi penduduk ataupun di masyarakat, sesiapa yang masih belum menerima vaksin, mereka terdedah kepada COVID-19 dan sampai ke tahap di mana kawalan herd immunity itu tercapai, perkara-perkara demikian seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka dan pembersihan diri masih terpakai. Itu adalah satu-satu cara di mana setiap negara akan mengetatkan dari segi pengamalan vaksinasi dan juga dari segi pengawalan dari penyakit COVID-19 ini merebak. Okey, soalan seterusnya pada Dr. Kalai, kita masih meragui dan juga tidak berapa jelas bagaimana cara vaksin akan diberikan kepada orang awam, kepada rakyat Malaysia setibanya vaksin sampai ke negara kita dalam masa 2 minggu akan datang ini? Pemberian vaksin di Malaysia pada tahap ini ialah vaksin Pfizer. Ia telah diluluskan oleh bahagian regulatory farmasi negara, ENFRA. Dan vaksin ini akan ditujukan kepada frontliners, iaitu pekerja barisan hadapan, dan dalam golongan ini juga termasuk frontliners lain daripada PDRM, bomba dan juga penyelamat. Ini adalah pada fasa pertama dan apabila vaksin ini diguna pakai, ia akan bertumpukan kepada lebih kurang 500,000 orang. Dan jangka masa ini diharapkan akan siap dalam tempoh sehingga bulan April. Ini adalah perancangan awal di fasa 1 di mana tumpuan ini diberi kepada mereka yang amat terdedah kepada penyakit COVID-19 dan risiko itu perlu dikurangkan dengan pemberian vaksin Pfizer. Okey, adakah vaksin Pfizer yang akan kita terima ini akan diberikan 2 dos seperti mana yang dikatakan Dr. Kalai tadi, iaitu kita akan ada lab sepanjang 4 minggu ke 5 minggu dan mereka yang menerima vaksin pertama, jab pertama itu akan juga diberikan jab kedua dalam tempoh yang ditentukan dan ini juga akan dilakukan di Malaysia. Begitu Dr. Kalai? Ya, betul. Vaksin Pfizer diberi dalam tempoh 3 minggu, dos pertama dan dos kedua. Dan setiap penerima dos pertama perlu menerima dos kedua untuk mendapat apa yang kita tafsirkan sebagai imuniti yang paling tinggi, iaitu melebihi 90%. Ini adalah amalan dari segi antarabangsa dan juga apa yang kita tahu daripada percubaan klinikal di mana dos pertama dan kedua itu perlu diberi kepada setiap penerima untuk menangani jangkitan COVID, juga untuk mengurangkan simptomatik penyakit COVID. Jadi kita perlulah mengikut jadual tersebut. Apa jaminan ICR dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia bahawa dos kedua ini akan dapat diterima dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 3 minggu ataupun lebih sedikit 4 minggu? Kerana kita tahu di setengah negara yang sudah pun melakukan imunisasi kebangsaan mereka ada masalah untuk mendapatkan bekalan seterusnya daripada Pfizer. Apakah jaminan ini dapat ditentukan akan dilaksanakan dengan berkesan ataupun lancar di negara kita untuk dos kedua ini? Dr. Kalai. Sebenarnya Haji Nazri, setiap dos yang diberi, satu dos akan disimpan. Itu adalah cara pelaksanaan vaksinasi, di mana dos itu telah pun disimpan untuk pemberian dos kedua. Jadi tidak akan timbul di mana penerima dos pertama
tidak ada stok untuk penerimaan dos kedua. Itu adalah dalam perancangan. Jadi mereka yang sudah pun divaksinasi ataupun diberikan imunisasi itu, mereka akan diberi sertifikat, rekod. Dengan rekod ini, mereka perlu mendapatkan vaksin yang sama dari pengeluaran Pfizer. Begitu, Dr. Kalai? Ya, buat masa ini kita hanya menggunakan vaksin Pfizer dan seperti yang saya telah terangkan tadi, apabila dos pertama itu diberi, dos kedua itu telah pun tersimpan untuk penerima tersebut. Dan perkara ini akan tercatat dalam rekod kad vaksinasi dan juga melalui aplikasi MySejahtera. Ini adalah dalam cara pelaksanaan vaksinasi di bawah kawalan penyakit di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okeylah, mentang-mentang dah dapat vaksin nanti, mungkin kumpulan pertama di kalangan frontliners kita, Dr. Kalai, adakah mereka bebas untuk keluar ke mana-mana tanpa melakukan norma baru yang kita katakan tadi, tak pakai pelitup muka, tidak kata pun aware dengan penjarakan fizikal mereka, mereka jarang membasuh tangan dah, menjaga kebersihan diri mereka. Adakah mereka boleh lakukan perkara sedemikian? Tidak boleh sebab seperti yang saya terangkan, dos pertama hanya memberi lebih kurang 50% daripada ketahanan ataupun imuniti badan. Dan pada masa itu, seseorang itu masih boleh dijangkiti oleh COVID-19. Sehinggalah mereka menerima dos kedua, mereka tidak mencapai imuniti yang tinggi melebihi 95%. Oleh itu, dalam tempoh ini, mereka mesti mengamalkan, khasnya di kalangan frontliners, mereka mesti mengamalkan pemakaian pelitup muka, menjauhkan diri daripada kumpulan-kumpulan di mana mereka berkumpul dan juga mereka mesti menjaga kebersihan diri. Tidak timbul dari segi amalan di mana mereka bebas seperti dulu kala. Itu tidak mungkin boleh berlaku sehinggalah kita capai di kalangan masyarakat herd immunity, iaitu kawalan penyakit dari segi kelompok. Ini juga soalan yang sering kita dengar dan juga saya dapat maklum balas daripada pendengar ataupun penonton Esrawani. Apabila kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19, adakah dalam tempoh tertentu ini kita boleh menerima ataupun mendapatkan suntikan vaksin lain daripada COVID-19? Tidak. Kita mengikut amalan antarabangsa, iaitu dari segi penerimaan vaksin, kita ada pelbagai platform vaksin. Untuk setiap platform vaksin, ia ada ciri-ciri tertentu. Khasnya dari segi contohnya tempoh di mana dos pertama dan kedua diberi dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ciri vaksin itu. Oleh itu, kita tidak boleh bercampur antara satu vaksin dengan lain. Ini tidak akan memberi efikasi ataupun keberkesanan yang telah pun tercatat daripada percubaan klinikal. Oleh itu, sekiranya seorang itu menerima dos pertama vaksin Pfizer, dos kedua pun mestilah dos Pfizer. Kecuali timbul masalah sampingan yang menghalang seseorang itu daripada menerima dos tersebut. Begitu juga untuk dos daripada contohnya vaksin AstraZeneca, juga vaksin Moderna dan sebagainya. Setiap orang itu mesti menerima dos pertama dan kedua daripada produk yang sama. Bagi mereka yang ada risiko, misalnya memiliki penyakit-penyakit kronik ataupun alergi kepada setengah-setengah vaksin ataupun ubat-ubat moden ini. Jadi apa nasihat Dr. Kalai kepada mereka sebelum mereka menerima vaksin ini? Mereka perlu dedahkan latar diri mereka supaya mereka mendapat maklumat yang jelas dan dapat diberitahu kepada petugas kesihatan yang akan melakukan vaksinasi. Ini memang penting. Dari segi kontraindikasi, satu-satu yang kita perhatikan khasnya vaksin Pfizer adalah sesiapa yang ada kecenderungan untuk anafilaksis, iaitu tindak baras pada badan di mana mereka
akan sesak nafas dan juga timbul bengkak ruam di badan, mereka haruslah diberi tahu terlebih dahulu risiko dari segi penerimaan vaksin Pfizer. Oleh itu mereka mesti bincang dengan pengamal perubatan dari segi kontraindikasi ini. Untuk mereka yang ada penyakit kronik, sebenarnya tidak ada kontraindikasi. Mereka sebenarnya adalah warga yang perlu diberi vaksin kerana untuk golongan ini mereka akan ada gejala simptom yang serius daripada penyakit COVID-19. Dan kalau kita perhatikan dalam negara kita, ramai yang maut adalah dalam golongan ini. Jadi pemberian vaksin kepada mereka yang ada penyakit kronik perlu diamalkan untuk mereka elakkan penyakit COVID-19 ataupun simptomnya. Jadi dua perkara yang berbeza. Satu perkara itu kita elak diberi vaksin sebab mereka ada risiko anaphylaxis ataupun severe allergy. Yang kedua ialah mereka yang ada penyakit kronik, mereka sepatutnya diberi keutamaan untuk pemberian vaksin. Dari pengalaman negara-negara yang sudah melakukan vaksinasi kepada rakyat mereka, mereka juga dilaporkan ada kesan-kesan sampingan dalam rasio ataupun peratusan yang amat kecil. Jadi apakah nasihat kementerian ataupun ICR tentang itu? Sebenarnya dari segi kesan sampingan, seperti suntikan-suntikan vaksin lain, di tempat di mana vaksin itu diberi akan ada kesan sampingan yang biasa, di mana ada sakit sedikit, mungkin kulit itu akan bertambah merah dan mungkin gatal. Tetapi ini adalah satu perkara yang sementara dan akan hilang secara sendiri dalam 2 atau 3 hari. Kesan-kesan sampingan lain kita jarang lihat dalam vaksin yang telah pun diguna pakai. Seperti yang saya telah beritahu tadi, hampir 150 juta dos vaksin telah pun diberi di seluruh dunia. Dan setakat ini tidak ada apa yang kita sifatkan sebagai red flag ataupun warning sign di mana vaksin itu membawa kesan sampingan yang amat serius. Kecuali anaphylaxis yang sebelum ini saya telah pun terangkan, sesiapa yang ada risiko itu perlu memberitahu kepada pengamal perubatan. Bagi pesakit COVID-19 yang sudah pun pulih ataupun sedang menerima rawatan, adakah mereka boleh menerima vaksin COVID-19 ini, Dr. Kalai? Seseorang yang telah pun sembuh daripada penyakit COVID-19, sebenarnya dalam badan mereka pun telah ada imuniti sebahagian terhadap penyakit ini. Apa yang kita tahu daripada kajian dan juga daripada surveillance, imuniti ini dapat mengawal daripada jangkitan semula oleh kuman tersebut antara 3 hingga 6 bulan. Jadi seseorang yang telah sembuh daripada penyakit COVID-19 boleh diberi vaksin untuk menangani penyakit COVID-19 selepas hampir tempoh ini. Jadi buat masa ini pengesyuran telah dibuat, penerima itu boleh mengambil vaksin dalam tempoh 6 bulan. Bagi pesakit COVID-19, ada juga laporan misalnya di negara Singapura, ada sudah dilaporkan mereka yang sudah pun pulih tetapi kini dijangkiti semula. Walaupun dengan peratusan yang begitu kecil, tetapi ini juga menjadi kebimbangan pakar-pakar perubatan dan juga pakar epidemiologi. Pandangan Dr. Kalai dengan ketiban vaksin ini, adakah ini juga akan menghindarkan kita dijangkiti semula apabila kita diberikan vaksin COVID-19? Ini berkait dengan soalan tadi. Seperti yang saya telah jelaskan, seseorang yang sembuh daripada penyakit COVID-19, secara semula jadi ada imuniti, tetapi imuniti akan berkurangan dan selepas 6 bulan ada juga mereka yang sebelum itu tidak lagi boleh bertindak balas terhadap COVID-19. Oleh itu, ada 2-3 kes sedemikian telah pun dilaporkan di mana mereka dijangkiti semula oleh COVID-19. Oleh itu, seseorang itu perlu diberi vaksin. Ini adalah satu tanda kenapa vaksin itu diperlukan untuk menghindari daripada penyakit ini untuk masa hadapan. Jadi, pemberian vaksin adalah diutamakan juga untuk golongan ini selepas tempoh di mana
imuniti mereka tidak lagi boleh melawan penyakit COVID-19. Ya, kita sedia maklum bahawa vaksin ini hanya sesuai untuk mereka yang dalam kategori dewasa 18 tahun ke atas, Dr. Kalai. Jadi, adakah sesuai untuk kita melindungi kanak-kanak kita di bawah umur 18 tahun dan juga di kalangan ibu-ibu mengandung, adakah wajar ataupun ibu mengandung juga boleh menerima COVID-19 vaksin? Dari segi pemberian vaksin untuk kanak-kanak, buat masa ini data kajian tidak ada yang diterbitkan untuk pemberian vaksin untuk kanak-kanak. Walaupun demikian, para saintis dan juga pengeluar vaksin buat masa ini sedang membuat kajian percubaan klinikal untuk golongan kanak-kanak umur 12 tahun hinggalah 18 tahun. Dan kita harap penemuan daripada percubaan klinikal ini dapat menyokong pemberian vaksin kepada golongan kanak-kanak. Dan kita harapkan ini akan berlaku dalam tempoh masa yang terdekat. Dari segi pemberian vaksin untuk wanita yang mengandung, ini masih belum ditentukan sepenuhnya. Walaupun demikian, apa yang kita perhatikan melalui pakar-pakar daripada luar negara dan juga pakar-pakar ONG, mereka meneliti apa yang kita kaitkan dari segi risiko penyakit dan juga risiko penerimaan vaksin. Jadi seseorang yang mempunyai risiko tinggi untuk mengidap penyakit COVID dalam masa kandungan, ada negara yang telah pun mengesyorkan perbincangan antara wanita yang mengandung dengan pengamal perubatan untuk meneliti apakah risiko ini. Dan ada juga negara yang mula mengamalkan pemberian vaksin. Tetapi di Malaysia, penentuan ini masih di dalam perbincangan dan tidak lama lagi keputusan akan dibuat berpandu kepada data-data yang kita lihat daripada negara lain. Berpandukan kempen ataupun plan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan, adakah kita ingin melihat rakyat perlu tampil ke hadapan ini akan diberikan secara percuma oleh pihak kerajaan dan kita digalakkan untuk mendapatkan vaksin apabila kita dipanggil untuk menerima vaksin. Tetapi kelompok-kelompok tertentu seperti anti-vax dan juga kelompok yang tidak rasa yakin dengan keluaran Pfizer dan juga syarikat-syarikat yang sudah pun mengedarkan vaksin mereka seperti Moderna, AstraZeneca dan sebagainya, mereka mengusulkan ubat-ubat antiviral yang lain seperti ivermectin dan juga chloroquine. Bagaimana kita nak menjawab cara mereka mengatakan bahawa ini tidak selamat kerana ujian klinikal mereka begitu tidak matang, begitu cepat pantas berbanding ubat ivermectin dan juga chloroquine, dan mereka mahu ini dijadikan sebagai satu alternatif pilihan supaya rakyat ada pilihan mendapatkan vaksin COVID-19. Pandangan Dr. Kalai. Pemilihan vaksin dan ubat-ubat adalah dua perkara yang berbeza. Dari perbincangan yang kita lakukan, ubat ivermectin contohnya, walaupun ada penerbitan yang menunjukkan kemungkinan ada kesan yang baik terhadap penyakit COVID-19, ada juga data dan juga kajian lain yang tidak menunjukkan keberkesanannya. Dan perkara-perkara sedemikian telah pun ditentukan oleh pakar-pakar bukan sahaja di negara Amerika Syarikat, juga di Australia dan juga di peringkat pengeluar ubat ivermectin. Dan apa yang kita faham adalah data saintifik sekarang tidak cukup untuk kita seteruskan secara dalam penggunaan terus. Ini adalah kerana data saintifik tidak menyokongnya sepenuhnya. Dari segi ini, di Kementerian Kesihatan, khasnya di Institut Penyelidikan Klinikal, kita telah pun merangka satu proposal untuk menjalankan kajian ini, untuk mendapatkan bukti yang kukuh supaya kita boleh menyokong atau tidak penggunaan ubat ivermectin. Ini akan dilakukan dengan kerjasama pakar penyakit berjangkit dan juga melalui pemerhatian kepada penyakit COVID di kalangan mereka yang risiko rendah. Ini adalah dalam perancangan dan tidak lama lagi selepas mendapat kelulusan etika perubatan, kajian ini boleh dilakukan di Malaysia. Kita tunggu sahajalah selepas
penemuan data saintifik yang kukuh, kita boleh menyokong atau tidak penggunaan ubat ini di Malaysia. Dari segi ubat lain, contohnya kloroquine, pada peringkat awal, walaupun ada kajian dan juga kes-kes series yang menunjukkan kebaikannya, tetapi di peringkat WHO, kita telah pun menjalankan kajian dan ubat ini tidak dinampak sebagai efikasinya boleh kita bandingkan dengan ubat-ubat lain. Jadi penggunaan ini pun tidak lagi disyorkan di Malaysia. Walaupun demikian, pakar-pakar lain dan juga pengamal perubatan lain akan melangsungkan kajian ini. Sekiranya ada bukti yang kukuh, perkara ini boleh dilihat semula. Pemberian vaksin adalah berbeza. Pemberian vaksin ini adalah untuk kita mengurangkan gejala penyakit, mengurangkan kematian dan juga mencapai imuniti di peringkat masyarakat. Di mana kita hendak elakkan masyarakat kita daripada mengalami suasana yang kita alami sekarang, di mana kita tidak lagi ada apa yang kita kaitkan sebagai normal dulu, sekarang adalah normal baru. Untuk kita kembali kepada apa yang kita selalu kata, iaitu normal sebelum ini, vaksin adalah satu-satu yang amat penting. Sebab ia mengawal dari segi transmisi dan juga mengawal dari segi gejala penyakit. Okey. Terima kasih Dr. Khalil Rasul Priharosami. Semoga apa juga persoalan dan juga kesangsian masyarakat di luar sana yang saya angkat pada malam ini dapat dijawab, dan kita ingin terus mendapat buy-in dari masyarakat supaya apabila sampai vaksin Pfizer pada 2 minggu akan datang, mereka yang akan dipanggil untuk mendapatkan imunisasi perlu tampil dan lakukanlah dengan baik kerana sudah pun dipastikan selamat oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih Dr. Khalil sekali lagi, Dr. Khalil Rasul Priharosami, pengarah Institut Penyelidikan Klinikal ICR Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekian saja agenda Wani. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.